Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, hari ini kita akan buat demo semayan biji benih cili Sakata 461 lah. Okey, biji benih cili Sakata 461. Macam mana cara nak semai dia? Saya akan tunjukkan pada hari ini macam mana cara nak semai biji benih cili Sakata 461. Alright, peralatan yang kita perlukan adalah biji benih Sakata 461. Alright, biji benih Sakata 461 ni satu paket kebiasaannya berisi 1400 biji benih. 1400 biji lah. Okey, dan berharga lebih kurang RM85 untuk satu paket. Okey, RM85 untuk satu paket. Alright, biji benih Sakata yang kita perlukan. Lepas itu adalah tray 104 lubang. Tray 104 lubang, kita perlukan tray yang belah bawah dan tray belah atas untuk tutup. Nanti saya tunjukkan macam mana cara kita nak tutup. Dan kita perlukan plastik silver shine. Okey, plastik silver shine ni berfungsi untuk kita tutup tray selepas semaian nanti. Saya akan tunjukkan. Dan tanah semai. Tanah semai ini yang kita panggil dia pig moss lah. Tanah semai. Tanah semai yang kita pakai adalah tanah semai 70 liter. 70 liter ni bermakna kadar kelembapan dia. Lagi tinggi dia punya liter, lagi tinggi dia punya kadar kelembapan lah. Ada yang 70 liter, ada yang 80 liter. Lagi tinggi, maknanya dia punya kadar kelembapan dia pun lebih tinggi lah. Dan harga pun lebih mahal. Kebiasaannya harga untuk satu beg tanah semai ini lebih kurang berharga daripada RM30 hingga RM50 untuk satu beg. Dan satu beg tanah semai ini kebiasaannya boleh dapat lebih kurang 13 ke 17 tray semaian. 13 ke 17 tray semaian kebiasaannya kita boleh dapat lah. Dan kita perlukan pam semburan, iaitu pam semburan air kosong ataupun pam racun lah. Ataupun knapsack sprayer pun boleh pakai untuk kita buat semburan air kosong selepas semaian dilakukan. Okey, mari saya tunjukkan cara semaian biji benih. Tuan-tuan perhatikan perlahan perhatikan betul-betul. Alright, kita ambil tanah semai dan masukkan dalam tray semaian. Tanah semai kalau berketul-ketul kena hancurkan dulu. Okey, kita kena hancurkan dulu. Masukkan tanah semai, tidak perlu padatkan tanah dalam tray semaian tersebut. Okey, just sapu sahaja dan ratakan. Sapu dan ratakan. Belum bagi jelas sikit. Okey, penuhkan tanah semai dalam tray semaian. Penuhkan, ratakan, tak perlu padatkan. Rapat sikit, tengok dekat sini. Tengok tanah semai ni. Okey, ratakan dan baki dia kita masukkan semula dalam dia punya beg lah. Okey, ratakan. Ratakan tanah semai tersebut. Alright, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak. Okey. So, ratakan. Dan ambil biji benih cili 461 untuk kita semai. Okey, untuk cili 461 kita akan semai satu lubang 2 biji benih. Satu lubang 2 biji benih bermakna satu polybag 2 pokok yang kita akan tanam lah. Okey. Biji benih cili 461 ni kita tidak perlu rendam lah. Kita tidak perlu rendam dengan kawalan kulat dan sebagainya. Sebab biji benih ni telah pun dirawat. Dari kilang lagi telah pun dirawat dan kita just terus semai sahaja. Dan biji benih cili 461 antara biji benih yang paling mudah untuk cambar. Dalam tempoh 4 ke 5 hari dia sudah cambar keseluruhannya. Okey. So macam mana cara kita nak semai, tengok betul-betul. Satu lubang kita akan letak 2 biji benih. Okey. Masukkan 2 biji benih. Okey, masukkan 2 biji benih untuk satu lubang. Dan tekan suku sahaja daripada ruas jari pertama
tekan suku sahaja dia punya kedalaman dari ruas jari pertama. Jangan terlalu dalam sangat. Okey, kalau terlalu dalam sangat, kita risau biji benih tadi tak cambar ataupun lambat cambar. Okey, suku sahaja daripada ruas jari pertama. Suku sahaja, jangan terlalu dalam. Okey, masukkan 2 biji. Okey, dia punya jarak antara biji itu rapat sikit ke ataupun jarak pun tak ada masalah. Boleh je. Nampak tak? Nampak. Okey. Kalau tak nampak, bagi zoom sikit pun tak apa. Okey, masukkan 2 biji dalam satu lubang. Perhatikan betul-betul ya tuan-tuan, perhatikan betul-betul cara semai, sebab cara semai ni sangat penting. Kalau kita tak betul cara semai, anak benih pun tak cambar, jadi makan masa untuk masa kita menanam nanti. Jelas tak? Ada. Ha? Ada gelap. Ada gelap? Ada. Jelas ha? Perhatikan betul-betul, jangan tekan terlalu dalam sangat ya. Saya pesan banyak kali, jangan tekan terlalu dalam sangat. Perhatikan betul-betul macam mana cara saya semai. Balik nanti kita boleh buat dengan sempurna. Alright, sudah siap sahaja kita buat semaian. Apa yang perlu kita buat untuk seterusnya? Yang seterusnya kita perlu ambil tanah semai pit moss ni tadi. Okey, tutupkan bahagian atas dia semula. Tutupkan nipis sahaja, tidak perlu tekan dan padatnya lah. Okey. Tutupkan nipis sahaja. Okey, sapukan perlahan-lahan. Sapukan perlahan-lahan. Dan baki dia tadi kita masukkan semula dalam beg lah. Okay, dalam guni ni tadi. Alright. Selepas kita tutup belah atas dia. Okay, apa yang seterusnya kita perlukan adalah buat semburan ataupun buat siraman dengan menggunakan knapsack sprayer lah. Ataupun menggunakan air kosong. Kita akan pumpkan, kita akan siramkan dengan menggunakan air kosong. Okey. Alright, buat semburan jangan terlalu basah sangat. Maksudnya jangan terlalu basah sangat ni sehingga air tadi keluar sampai dekat lubang belah bawah ni. Tidak perlu sampai macam tu basah lah. Okey. Basah yang kita perlukan adalah sehingga basah kena biji benih sahaja. Macam mana kita nak tahu biji benih tadi dah basah ataupun air dah sampai ke biji benih? Kejap lagi kita akan ambil satu kayu dan kita cucuk tanah dia, tengok biji benih basah ke tidak. Okey, air tadi sampai tak biji benih? Jelas tak?
Alright. Okay, so macam mana kita nak tahu dia dah basah ke belum? Kita boleh ambil satu kayu, okay, ataupun apa-apa sahaja. Kita cungkilkan tanah ni, tengok belah dalam dia dah basah ke belum. Kalau belum basah, kita just buat siraman lagi sehingga basah. Okay, kalau dah basah, okay, cukup sampai di situlah. Okay, cukup. Jangan terlalu basah sangat. Kalau terlalu basah sangat, tanah semai ni tadi akan jadi padat. Bila jadi padat, menyukarkan biji benih ni tadi untuk cambah. Okay, dia akan menyukarkan biji benih ni tadi untuk cambah. Okay, so jangan terlalu basah sangat. Jangan terlalu basah sangat. Okay, maknanya kalau kita buka ataupun kalau kita cucuk tanah ni dan tengok tanah belah dalam ni dah basah ataupun lembap, sudah cukup. Tidak perlu terlalu basah sangat lah. Alright. Okay, selepas kita buat siraman, kita kena ambil tray kosong. Lagi satu, untuk kita tutupkan tray yang kita telah semaikan tadi. Okay, untuk kita tutup. Tujuannya adalah apabila anak benih cambar nanti daripada bawah, dia akan masuk dekat tray kosong yang belah atas dan anak pokok tidak rosak lah. Okay, itu tujuan kita menggunakan tray kosong untuk tutup belah atas dia. Okay, selepas kita tutup dengan tray kosong, kita perlu ambil plastik silver shine, okay, ataupun apa-apa plastik yang gelap untuk kita tutupkan tray semaian ni tadi. Alright, untuk kita tutupkan dia, dan biarkan selama 4 ke 5 hari. Biarkan selama 4 ke 5 hari tanpa buat siraman tiap-tiap hari. Biarkan sahaja. Apabila kita sudah tutup dengan plastik silver shine, kadar kelembapan yang ada pada tanah tadi, dia akan lembap dalam tempoh masa lebih kurang seminggu. Okay? Bila kita tutup dengan silver shine, tanah pig moss tadi dia akan lembap dalam tempoh seminggu. Okay? Jadi tidak perlu buat siraman dalam tempoh 4 ke 5 hari. Apabila sampai hari yang keempat, kita perlu buka plastik silver shine ni tadi dan tengok sama ada biji benih dah cambar ke belum. Kalau dah cambar, kita perlu buka silver shine ni dan buka tray belah atas dia. Dan perlu buat siraman air kosong selama 4 hari, pagi dan petang. Okey, bermula dari hari yang cambar sehingga hari yang keempat, kita akan buat siraman dengan air kosong pagi dan petang. Okey. Bermula pada hari yang kelima selepas cambar tadi, kita akan pindahkan tray semaian ni tadi ke tapak semaian ataupun ke rumah semaian untuk kita buat rendaman tray semaian ni tadi dalam tapak takungan air baja. Okey, kejap lagi kita akan pergi ke rumah semaian dan kita tengok sendiri macam mana cara rendaman tray semaian dalam tapak takungan air baja. Okey. Untuk rendaman anak pokok ataupun anak semaian yang bermula daripada hari yang kelima selepas cambar tadi, okey, hari yang kelima hingga hari yang ke-10, kadar pekatan air baja adalah 1.0 isi. Okey, kadar kepekatan air baja AB, air baja vertigasi lah, 1.0 isi. Dan hari yang ke-11 hingga hari ke-21, kita akan menggunakan air baja dengan kadar kepekatan 1.5 isi. Hari yang ke-11 hingga hari yang ke-21, kita akan bancukan air baja dengan kadar kepekatan 1.5 isi. Okey, kejap lagi kita akan pergi ke rumah semaian untuk kita saksikan macam mana cara rendaman tray semaian dalam tapak takungan air baja. Alright. Okey, selepas yang ini step yang seterusnya lah. Step yang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tutup tray semaian yang kita sudah semai tadi dengan menggunakan plastik silver shine lah. Okey, kita letak dia dekat lantai. Okey, kita letakkan tray yang kita semai tadi dan telah siramkan dengan air kosong tadi, kita letakkan dekat lantai dan kita tutupkan dengan tray kosong untuk belah atas dia lah. Kita tutupkan dengan tray kosong untuk belah atas dia. Okey.
Kemudian baru kita tutupkan dengan plastik silver shine belah atas ni. Okey. Kemudian baru kita tutupkan dengan plastik silver shine. Okey. Tujuan kita tutup plastik silver shine ni tadi adalah nak bagi tray semayan yang kita telah semai tadi gelap dan mengekalkan kelembapan yang ada pada tanah semayan yang kita telah buat semburan dengan air kosong tadi. Okey, dia boleh mengekalkan kelembapan. Dan tray semayan ni tadi kita perlu biarkan selama 4 ke 5 hari. Okey, 4 ke 5 hari. Tanpa buat siraman air kosong. Dalam tempoh 4 ke 5 hari tadi tu tidak perlu buat semburan dengan air kosong ataupun tidak perlu buat siraman air kosong lah. Okey, hari yang keempat kita perlu bukakan plastik silver shine ni semula, hari yang keempat. Dan kita tengok sama ada biji benih yang kita semai tadi dah cambah ke belum. Okey, kalau misal kata dah cambah, kita perlu bukakan keseluruhan tray kosong ni tadi dan bukakan plastik silver shine ni dan kita perlu buat semburan air kosong pagi dan petang selama 4 hari. Selama 4 hari buat semburan air kosong dekat tapak semayan ni lah. Bawah tempat redup ataupun bawah garai kereta ke ataupun bawah rumah pam pun boleh. Okey, buat semburan air kosong pagi dan petang. Okey. Hari yang kelima kita perlu pindahkan. Kita perlu pindahkan anak pokok ni tadi, okey, semayan kita ni tadi ke rumah semayan. Okey, kita akan pindahkan pada hari yang kelima ke rumah semayan untuk kita rendam teri semayan dalam tapak takungan air baja. Alright, sekejap lagi kita akan pergi ke rumah semayan dan kita tengok macam mana cara rendaman teri semayan dalam tapak takungan air baja. Alright, okey, kita sambung di rumah semayan lah. Kita sambung di rumah semayan di mana tapak takungan air baja. Saya akan tunjukkan tapak takungan air baja. Okey. Okey, tapak takungan air baja. Okey, ini adalah rumah semayan. Okey, rumah semayan di mana selepas usia pokok anak pokok yang kita telah semai tadi cambah hari yang kelima. Okey, maknanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat yang kita buat siraman air kosong. Hari kelima kita pindahkan ke rumah semayan. Okey, kita pindahkan ke rumah semayan dengan buat rendaman tray semayan ni tadi dalam tapak takungan air baja. Okey, ini adalah tapak takungan air baja lah. Tapak takungan air baja ni kita boleh buat dia dengan menggunakan papan plywood ketebalan 9 mm ataupun 12 mm dan sisi dia kita menggunakan kayu 12 lah. Okey, untuk kita buat tapak takungan. Dan kita alaskan dengan plastik black roll. Okey, plastik black roll ni dia lebih tebal dan lebih tahan lah. Lebih tebal dan lebih tahan. Kemudian baru kita akan masukkan air baja dalam tapak takungan. Dan barulah kita ambil tray semayan tadi. Kita masukkan dalam tapak takungan. Bermula hari yang kelima. Okey, hari yang kelima selepas dia cambah. Hari yang kelima selepas dia cambah lah. Hari pertama dia cambah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat yang kita buat siraman dengan air kosong. Hari kelima kita akan pindahkan dalam tapak takungan air baja. Okey. So, dalam tapak takungan air baja ni macam mana cara kita nak buat rendaman dia? Okey. Hari kelima hingga hari yang ke-10 kepekatan air baja ataupun kepekatan isi untuk kita buat rendaman air untuk kita buat rendaman tray semayan ni tadi adalah 1.0. Hari kelima hingga hari ke-10 kepekatan isi adalah 1.0. Okey. Hari ke-11 hinggalah hari ke-21 kepekatan air baja dia adalah 1.5 isi menggunakan sukatan isi meter. Okey, tuan-tuan perlu beli isi meter. Buat masa ni isi meter yang jenama yang baik adalah Henna punya lah. Henna isi meter lah. Okey, itu antara jenama yang baik dan tahan lama. Okey. Alright. Macam mana kita nak dapatkan 1.0 ni tadi? Okey. Air baja ni tadi ini adalah larutan stok A, larutan stok B. Ini adalah air baja fatigasi larutan stok A yang berwarna coklat kemerahan. Yang ini adalah larutan stok B. Okey.
kita akan ambil sedikit sahaja. Okey, tengok macam mana cara dia. Ambil sedikit sahaja air baja A dan baja B ni. Okey, sedikit sahaja dan masukkan dalam tong biru yang berisi air kosong penuh. Masukkan larutan stok A, kita masukkan. Okey. Kemudian kita ambil larutan stok B pula dan kita masukkan dalam tong biru yang berisi air kosong penuh. Kalau tak silap, tong biru ni kadar liter dia lebih kurang dalam 150 ke 180 kalau tak silap saya lah. Okey, 150 ke 180 liter. Okey, kita masukkan sedikit sahaja larutan stok A ke dalam tong biru dan masukkan larutan stok B dalam tong biru dan kacau. Kacaukan dan cek dia punya kepekatan isi meter dia dapat tak 1.0 untuk usia pokok 5 hari hingga ke 10. 5 hingga ke 10 lah. Okey. Dapat tak 1.0? Misal kata dapat, barulah kita cedokkan dia punya air baja ni tadi. Okey. Kita cedokkan air baja yang telah kita bancuhkan dengan larutan stok A dengan B. Barulah kita masukkan dalam tapak takungan air baja. Okey. Masukkan. Alright. Selepas kita masukkan, barulah kita ambil tray semayan ni tadi yang berusia hari yang kelima, yang dah cambar hari yang kelima. Okey. Letakkan dia dalam tapak takungan ni tadi. Dan air baja tidak perlu terlalu banyak sehingga penuh bawah bontot tray ni. Tidak perlu terlalu banyak. Suku sahaja daripada bawah tray ni air baja yang kita perlukan lah. Okey. Kalau terlalu banyak, kita kuatiri akar pokok akan lemas dan tidak dapat oksigen yang sempurna lah. Okey. Kita letakkan hari kelima hingga hari ke-10 1.0 isi. Hari ke-11 hingga hari ke-21 kadar kepekatan isi kita akan naikkan kepada 1.5 isi. Okey. 1.5 isi. Alright. Apa tujuan kita rendam? Air baja? Kita rendam tray semayan ni tadi dalam tapak takungan air baja supaya memudahkan kerja-kerja untuk siraman. Air baja terhadap anak pokok lah. Okey, bila kita rendam, air baja akan disedut daripada belah bawah ni lah. Sebab bawah tray ni dia ada lubang. Dan akar pokok akan makan air baja ni melalui bawah. Okey, kita boleh buat semburan air baja ataupun folia melalui dia punya daun. Maknanya kita tidak buat tapak takungan, tapi kita buat semburan melalui dia punya daun lah pun boleh, tak ada masalah. Tapi risiko kita buat semburan pada dia punya daun ni, kalau kadar kepekatan isi tadi terlalu pekat ataupun folia yang kita gunakan terlalu tinggi, okey, boleh menyebabkan dia punya daun cepat hangus dan terbakar dan menyebabkan pokok tadi rosak lah. Okey, berbanding serapan air baja melalui bawah tray. Okey, alright. So dekat sini antara ini adalah anak semayan. Ini adalah anak semayan. Ini adalah anak semayan yang dah berusia 10 hari. Anak semayan yang dah berusia 10 hari. Ini adalah cili 461 lah. Ini adalah cili 461 di mana kita buat semayan satu lubang dua pokok. Satu pokok, dua pokok. Satu lubang dua pokok. Ini adalah anak pokok cili 461 yang kita buat semayan tadi, yang telah berusia 10 hari lebih kurang. Alright.